Saya sering mendengar orang bercakap tentang penyakit ain yang mendatangkan mudarat kepada orang yang dipandang. Perkara ini hanya terjadi pada family dia sahaja. Minta pandangan Habib. Ibu anda, ibu anda. Teruk tidak teruk, ibu kamu. Bagaimana jika seorang anak menghadapi masalah? Dia ada masalah dengan ibu kandung. Katanya masalah perangai ibu suka cakap belakang, pusing cerita. Burukkan mereka, yakni anak dan menantu sampai melibatkan keluarga besar, iaitu melibatkan sepupu, pakcik, makcik. Kesan dia, anak-anak dah mula jauhkan diri dari nenek. Perkara ini hanya terjadi pada family dia sahaja. Minta pandangan Habib. Ibu anda, ibu anda. Teruk tidak teruk, ibu kamu. Adakah ibu itu bertukar status? Kalau dia tak baik, tetap ibu. Jadi bagaimana menyikapi ibu yang teruk umpamanya? Tetap hormat pada taat. Pada bahagian yang teruk, kalau boleh diperbetulkan, diperbetulkan. Kalau tidak boleh, sabar. Dia fitnah Habib, ya kita berusaha untuk menghadapi supaya yang fitnah itu didedahkan tak menjadi fitnah. Dicegah perbuatan fitnah dengan elok, tapi jangan sampai kurang ajar kepada ibunya. Dengan orang lain saja kita tak boleh kurang ajar, apalagi kepada ibu sendiri. Adakah Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabat tentang pertemuan baginda dengan Allah, yakni perbicaraan Allah dengan baginda SAW? Itu tadi 5 waktu itu jumpa dengan Allah, turun bagi tahu kepada Nabi Musa, kemudian suruh minta keringanan. Itu yang diceritakan oleh Nabi SAW melalui pertemuannya dengan Nabi Musa. Saya sering mendengar orang bercakap tentang penyakit ain yang mendatangkan mudarat kepada orang yang dipandang. Jarang saya mendengar manfaat daripada pandangan para solehin. Boleh Habib ceritakan kisah berkenaan manfaat dipandang para wali, ulama dan arif billah? Ya, dalam apa namanya? Al-ain itu sabit dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, al-ainu haq. Mata itu hak. yakni boleh membawa kesan kepada yang dipandang. Pernah di zaman Nabi ada seorang itu kulitnya bagus. Ketika dilihat oleh orang lain dengan pandangan takjub tanpa diiringi dengan zikir, bertukar orang itu kulitnya menjadi rosak. Maka Nabi mengatakan asabahul ain, kena mata. Maka orang yang Tuhan punya sebab yang menyebabkan lelaki tadi itu kena mata, macam dimandikan dan diambil airnya dan dituangkan kepada lelaki itu untuk pulih kembali. Al-ainu hak. Oleh sebab itu, kenapa kita digalakkan untuk berzikir? Untuk kita banyak melazimkan diri dalam zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Contohnya, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu bahagian daripada al-hisn, benteng daripada dikena mata orang. Kadang-kadang mata itu kena orang yang nak kenakan mata, itu bukan dia tahu nak kenakan dengan orang lain, dia pun tak sedar. Kadang-kadang orang yang tidak berzikir akan kena. Tapi kalau ada kekuatan, kalau tengok sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, masya Allah, iringkan dengan zikir, takut mata ini yang boleh kena kepada orang lain. Faham tak? Adapun pandangan daripada para awliya, pernahkah kita mendengar ada satu binatang yang mendidik kepada anaknya itu dengan pandangan? Ada satu binatang yang mendidik kepada anaknya itu dengan pandangan mata. Kalau binatang boleh, apatah lagi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh hadza, bahagian daripada tarbiyah adalah melalui an-nadharah.